Semua yang semayang ni tak tahu takbir baca surah apa? Itu menunjukkan kita tak bagi perhatian kan. Takbir baca surah apa? Tok Imam sendiri ingat. Al-Fil, alam tarakai. Okay. Alam, saya nak sebut sikit, saya nak sentuh dulu 3 benda. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu lihat bagaimana Tuhanmu telah lakukan kepada tuan-tuan empunya gajah? Cerita tuan-tuan empunya gajah ni ialah cerita di mana orang Arab ni dulu dia tak ada tahun 1, tahun 2, dia tak ada. Mereka menamakan tahun berdasarkan kepada peristiwa. Kalau tahun tu berlaku satu peristiwa penting, tahun tu dibubuh nama itulah. Tahun di mana pasukan bergajah Abraha telah serang Mekah dinamakan dengan tahun Amul Fil, tahun gajah. Itu kita sebut tahun gajah. Tahun berkenaan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amul Fil, tahun gajah. Quran, kita semua tahu cerita tahun gajah. Bukan saya nak cerita pasal tahun gajah, tapi saya nak take up bagaimana approach Quran di dalam mengajak manusia berfikir. Quran kata alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Macam tu Imam baca tadi. Tidakkah kamu lihat bagaimana Tuhanmu telah lakukan kepada tuan-tuan empunya gajah? Macam mana mereka nak lihat? Benda dah tak ada. Yang ni mereka lihat berdasarkan kepada maklumat, berdasarkan khayalan, khabar, ataupun berdasarkan cerita orang yang pernah lihat, ataupun ditujukan kepada orang yang lihat, dan orang yang pernah lihat menceritakan kepada orang lain. Yang ni maklumat. Agama mau manusia melihat. Tapi untuk apa kita lihat? Kita kata kat kawan kita, hang tak tengok ke apa berlaku kat dia? Apa maksud kita? Adakah kita suruh dia tengok, ataupun kita suruh dia mengambil pengajaran daripada apa yang dia tengok? Kita suruh dia ambil pengajaran daripada apa yang dia tengok. Sebanyak mungkin ayat dalam Al-Quran kita baca, Allah sebut alam tara, alam yarau. Tidakkah kamu lihat, tidakkah mereka lihat? Kerana dia mau kita lihat. Bukan dia mau kita lihat saja, dia mau kita analisa. Sebahagiannya kita tak dapat lihat kerana sudah berlaku, tetapi maklumat mendesak untuk kita melakukan perhati baliklah apa kesannya. Itu menjadikan kita ni orang berilmu dan tidak berilmu. Orang berilmu apabila dia tengok ayam. Apa beza kita student UiTM dengan makcik di kampung tu yang melihat air? Ada perbezaan lah. Makcik tengok ayam lah. Kita mungkin tengok ayam, oh H2O kan, 2 hidrogen, 1 oksigen, molekul-molekul air. Yang mana pengetahuan menjadikan kita tahu di sebalik perkara yang kita lihat. Doktor tengok orang sakit dengan kita tengok orang sakit tak sama. Dia tengok, dia nampak segala perkara di sebalik itu. Ini ilmu. Perjuangan untuk boleh faham terhadap apa yang kita lihat ialah perjuangan yang dianggap sebagai jihad dalam agama. Sebab itu ada asnaf fi sabilillah. Ada asnaf fi sabilillah, jihad pada jalan Allah. Para fuqaha memasukkan, yakni para sarjana memasukkan antaranya ialah orang yang menuntut ilmu. Kerana agama sangat mementingkan soal memahami sesuatu dengan cara yang betul. Tidak ada satu agama pun, pergi bacalah dalam mana-mana teks yang menyatakan menuntut ilmu suatu kewajipan, tak menuntut berdosa, ikut sesuatu secara membabi buta ataupun mengkhinzir buta, kerana babi tidak boleh digunakan,
adalah berdosa. Tak ada benar. Quran kata, Rabbi zidni, aqul Rabbi zidni ilma. Katakanlah, wahai Tuhan, tambahkanlah untukku ilmu pengetahuan. Maka orang yang keluar menuntut ilmu dikira sebagai melakukan jihad. Orang yang mengikut sesuatu yang dia tak tahu, pasal apa hang buat benda ni? Tak tahu, semua orang duk buat, aku buat lah. Dianggap sebagai orang yang muqallid, yang ikut membuta tuli, dan dilarang. Quran kata, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikut apa yang kamu tak tahu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, jiwa kamu ditanya oleh Tuhan. Jadi dalam agama tak ada ustaz ceramah, orang tanya, ustaz pasal apa kena buat gitu? Ikut saja apa yang ustaz kata, ni agama, hangpa kena ikutnya. Ustaz yang jenis tu, dia tak beragama. Kena agama menyuruh manusia memahami sebelum mengikut. Maka hak untuk bertanya ialah hak yang dijamin oleh agama. Yas'alunaka an Quran, mereka bertanya engkau tentang itu, mereka bertanya engkau tentang itu. Bahkan Quran kata, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu jika kamu tak tahu. Dia tak bagi tahu pula yang tahu tu mesti orang pelih, yang tahu tu mesti orang Pahang, orang tak. Dia kata tanya orang yang tahu. Untuk kita tanya, satu tanggungjawab. Dan tak boleh tanya semua orang, tanya orang yang tahu. Orang yang tahu ada cirinya. Cirinya bila dia jawab, dia beri alasan. Bila dia tengok warna hitam, dia huraikan sebab apa hitam. Kalau kita tanya, hang ni demam macam mana hang tahu kata aku demam? Rasa itu dia tidak ilmu. Tapi doktor dia kata saya demam, saya dah test, itu ilmu. Untuk jadi orang berilmu, agama suruh manusia berjihad. Dia suruh manusia mengembara. Dalam pengajian hadis, dia ada satu bab, dia panggil Ar-Rihlah fi Talabil Hadis. Kembara di dalam menuntut hadis. Disuruh mengembara. Dia tak bagi kita duduk di rumah. Ada dua peringkat lah nak sebut. Satu, orang tua-tua kita, anak-anak kita katakan orang tua-tua, anak-anak ni pilah sekolah. Sebab apa? Kerana kita tahu dia duduk di rumah, dia tak boleh ilmu. Kita suruh dia pergi sekolah pagi-pagi. 4 tahun 5 tahun kita hantar dah anak-anak pergi. Lepas tu sekolah menengah, lepas tu universiti. Bapa mana yang mau sangat anak tak ada di rumah? Tetapi ilmu menuntut manusia mengembara. Mengembara dikira sebagai jihad. Tapi malangnya sebagian mak bapak ni, orang tua-tua ni, yang sini tak lah. Dia kadang-kadang orang mengaji di masjid, dia tak pergi. Anak dia suruh pergi sampai jauh, dia tak pergi. Dan dia tak akan boleh ilmu. Maka agama menyuruh kita keluar. Ni adik-adik hak ada ni, dan juga kita pun ada anak, yang kita suruh anak kita keluar tu, maka keluar menuntut ilmu, dan itu dikira sebagai pahala yang besar di dalam agama.